Cerita Pagi Selangor dan sekarang ini pasti seperti biasa setiap hari kami akan bawakan kepada anda topik berkenaan dengan jihad inflasi dan pada hari ini kita akan memberi fokus kepada perniagaan khususnya dalam intipati ataupun ekosistem pengusaha mikro, kecil dan juga sederhana dalam menepani inflasi dan juga situasi semasa pada ketika ini. InsyaAllah kita akan bersama dengan Encik Isa Johari selaku pemilik syarikat Yosh Ventures Dunia Berhad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak jemput saya hari ini, pagi ini. Terima kasih juga kerana sudi bersama kami dan juga penonton untuk kita berkongsi berkenaan dengan situasi semasa khusus yang berdepan dengan inflasi dan juga ketidaktentuan ekonomi di peringkat global pada ketika ini. Mungkin untuk permulaan ini sebagai usahawan mungkin boleh kongsikan realiti cabaran semasa khususnya apabila usahawan baru saja nak bangkit daripada pandemik COVID-19 kemudian berdepan pula dengan inflasi dan juga dalam situasi kenaikan OPR baru-baru ini. Bagaimana kesannya kepada usahawan? Okey, terima kasih banyak Cik Nawar. Sebagai peniaga lah, saya bukan ahli ekonomi nak cerita tentang inflasi, nak cerita tentang OPR. Tapi apa yang berlaku, kita lihat bahawa negara terpaksa ambil keputusan, ambil langkah untuk membetulkan keadaan yang semakin teruk di luar. Jadi kenaikan OPR tu saya nampak sesuatu yang memang kena buat. Sebab sebenarnya kita balik kepada sebelum pandemik lagi punya situasi. Jadi kenaikan tu bukanlah kenaikan yang tiba-tiba. Dia dulu turun, sekarang dia naik balik. Itu saja. Jadi sedikit correction, pembetulan kat situ. Tapi impak pada peniaga ni memang akan ada kenaikan kos. Sebab bila OPR naik, kos kewangan makin naik. Jadi dekat situlah saya rasa peniaga-peniaga seperti kami ni memang kena tahu, ambil tahu dan kena bersedia untuk situasi masa depan nanti. Apa yang dia boleh buat, apa yang dia perlu buat supaya dia tak terkejut dan dia tidak jatuh merudum lagi. Baik, seperti yang Munawar kongsikan tadi, ialah pandemik COVID-19 perlu untuk saat kita jatuh dan kini bangkit semula. Jadi menjadi orang tengah tu bukan satu perkara yang mudah lah. Jadi mungkin Cik Isa boleh kongsikan juga dari segi persediaannya dan juga bagaimana untuk menerangkan kepada pelanggan-pelanggan juga tentang mungkin kenaikan harga dan sebagainya. Okey, saya rasa untuk kenaikan harga, untuk apa yang berlaku sekarang ni, banyak maklumat yang ada. Tapi apa yang diorang kena faham ialah peniaga-peniaga ni kita bukan suka-suka nak naikkan harga. Sebab memang di suasana dunia sekarang tidak menentu kan, dengan perang dekat Ukraine, Rusia, dengan keadaan ekonomi di US dan juga politik di merata tempat. Jadi kenaikan harga barang-barang tu sebagai peniaga kita terpaksa buat dan kita harap orang luar, pelanggan-pelanggan boleh terus memberi sokongan untuk kita sama-sama teruskan kehidupan dan juga nak habiskan tempoh yang susah sekarang ni kan. Sebab memang waktu PKP semua tak boleh buat. Nak keluar tak boleh, nak berniaga pun susah, barang mentah pun susah nak dapat. Jadi memang sekarang ni lah waktu peniaga-peniaga seperti kami ni cuba nak bangkit semula untuk dapatkan balik income yang kita dah hilang dulu tu. Okey. Encik Isa, melihat kepada ketidaktentuan ekonomi dan juga situasi inflasi di peringkat global pada ketika ini turut memberi impak kepada negara kita Malaysia. Dari peranan ataupun usaha yang perlu dimainkan oleh pengusaha mikro, kecil dan sederhana, apa antara inisiatif atau usaha yang perlu digerakkan untuk memastikan ataupun kita dapat mengurangkan dampak inflasi ini sekaligus dapat meneruskan kelangsungan perniagaan PMKS ini? Okey, kalau tanya saya lah pendapat saya, banyak aktiviti yang kita boleh buat dalam waktu kita mencari peluang baru sebenarnya. Dan waktu susah ni kita sentiasa kena lihat balik perniagaan kita sesuai ke tidak dengan keadaan semasa. Sama ada kita boleh bawa, kalau paling terbaik sebenarnya untuk kita bawa ke pasaran global. Kita punya produk-produk kita keluar ke pasaran global. Tetapi dalam masa yang sama saya rasa PKS lah terutamanya yang mikro mungkin belum sampai di skala itu. Jadi apa yang diorang boleh buat ialah mereka perlu cuba untuk lihat balik apa yang mereka buat sekarang. Contohnya yang berniaga
kari pap, yang berniaga nasi lemak, yang berniaga di jalanan. Okey. Jadi apa yang dia perlu tahu ialah apa kehendak pelanggan. Okay, jadi kena sentiasa buat perubahan sebab sekarang masa makin berubah, perjalanan makin cepat. Jadi apa yang dia buat dulu dah mungkin tak relevan. Jadi dia perlu tengok apa perubahan yang dia boleh buat daripada segi produk. Dia perlu tahu jugalah perniagaan dia tu sebenarnya untung atau rugi. Kan penyata kira-kira dia kena pandai tengok kan, dia kena tahu menjaga cash flow kan, aliran tunai dia. Jadi tak boleh main suka-suka je ikut gerak hati macam dulu kan. Ataupun duit belanja masuk terus pergi beli barang mentah, terus beli barang makanan anak dan keluarga. Jadi dia kena tahu berniagaan dengan kehidupan ataupun perbelanjaan harian dia tu dia kena asingkan. Jadi baru dia nampak sebenarnya perniagaan dia ni ada daya saing atau tidak. Ada boleh tak dia turunkan lagi harga sebenarnya kalau dia boleh tambahkan kuantiti ataupun volume dalam perniagaan dia tu. Sebab bila harga naik tentu demand permintaan akan turun. Tetapi dalam masa yang sama dia juga kena tahu kat mana sebenarnya pasaran yang paling terbaik untuk dia. Mungkin dia boleh tukar lokasi, mungkin dia boleh tukar tempat, mungkin dia boleh tukar produk, mungkin dia boleh tambah baik produk-produk yang sedia ada supaya dia boleh capai lebih banyak pasaran yang lebih besar tu. Sebab kadang-kadang saya lihat PKS kita suka bersaing sesama sendiri. Tapi sebenarnya kita tak tengok apa yang pelanggan nak. Jadi kita boleh buat step langkah satu langkah ke belakang, membuat persediaan untuk kita laju ke depan semula. Jadi take one step back untuk kita tengok apa yang kita boleh buat. Itu antara beberapa tips yang boleh diambil oleh usahawan lah untuk menangani dalam isu perniagaan mereka ketika ini sebagainya. Dan bagaimana pula pendapat daripada Encik Isa sendiri sebagai contoh, bila kita tengok market dekat Malaysia mungkin kurang mendapat sambutan sebagainya, adakah ia sesuai untuk mereka meneruskan perniagaan mereka tembusi antarabangsa? Bagaimana pendapat Encik Isa sendiri? Okey. Untuk tembus pasaran antarabangsa, macam saya cakap tadi, kena tengok skala perniagaan masing-masing. Kalau yang berdaya saing, yang memang mampu, teruskan, dan saya rasa sangat-sangat betul untuk dia terus keluar. Sebab pasaran Malaysia ni, kita penduduk pun cuma 30 juta je kan. Di negara jiran kita, dah 10 kali ganda lebih besar. 300 juta, ada yang 500 juta penduduk. Jadi pasaran di luar sana sangat besar sebenarnya. Apa yang diorang kena buat ialah diorang kena tahu produk apa yang sesuai, kan, perkhidmatan apa yang sesuai. Dan sekarang ni dunia dah semakin senang untuk kita akses melalui digital. Jadi platform-platform digital yang ada, diorang kena belajar. Kalau tak tahu, ini memang kena pergi ke latihan-latihan lah. Yang saya rasa pihak kerajaan pun banyak buat aktiviti-aktiviti latihan. Jadi peniaga-peniaga macam saya ni memang kita kena sentiasa tahu perkembangan semasa, apa yang ada dekat luar sana. Tak boleh nak harapkan semua nak kena bagi je kan. Betul. Kita kena ada inisiatif sendirilah untuk cari peluang yang ada dekat luar tu. Perlu mencari inisiatif sendiri, khususnya dalam dunia yang pantas berubah pada ketika ini. Betul, khususnya kita dalam menilai situasi semasa, iaitu pemerkasaan digitalisasi dalam kalangan peniaga-peniaga PMKS ini. Kita jangan mengehadkan pasaran kita di dalam pasaran domestik semata-mata, namun ruang ini terbuka luas untuk kita merentasi ataupun menembusi pasaran di peringkat antarabangsa. Namun bagaimana tuan, walaupun dalam situasi mungkin ramai dalam kalangan PMKS ini sudah pun berubah ke arah digitalisasi, namun masih ada lagi segintir kecil yang masih lagi berada di tahap konvensional. Jadi apa antara kata-kata yang boleh tuan sampaikan kepada peniaga-peniaga kecil ini? Untuk peniaga-peniaga kecil ni, apa yang saya boleh kata, dia memang kena tahu bahawa peluang tu sentiasa ada, kan. Dan dia kena tahu bagaimana nak cari peluang tu. Okay. Dan dalam masa yang sama, dia kena tahu apa yang dia sedang buat tu sesuai atau tidak dengan keadaan pasaran. Jadi kalau nak keluar ni, isu utama untuk keluar ialah sama ada produk tu ada daya saing dan juga adakah produk tu sesuai untuk pasaran tersebut. Tak kisahlah dia nak masuk negara mana pun. Sebab apa yang laku kat Malaysia ni tak semestinya laku di luar sana. Jadi kalau kita berkeras untuk kita jual produk kita yang tak sesuai untuk rasa tekak diorang, kan. Jadi kita kena tukar untuk sesuaikan, barulah benda tu senang untuk diterima oleh orang dekat luar sana. Jadi memang dia perlu ambil masa, peniaga kecil ni dia perlu ambil masa untuk buat dulu kajian pasaran sebelum dia kata benda tu tak boleh.
Sebab kebanyakan mereka ada masalah yang di mana dia kata, oh, benda ni kami tak pandai, benda ni tak boleh, kat sini je boleh. Kan? Jadi dia kena ambil masa untuk buat kajian pasaran tu supaya dia boleh pergi lebih jauh lagi. Itu yang saya rasa peniaga kecil. Sebenarnya produk-produk kita, PKS kita kuat. Dia ada keunikan dia. Cuma mereka kena cari jalan yang terbaik untuk dimasuk ke pasaran luar lah. Menyebut berkenaan pasaran luar ini, Tuan, bagaimana pendapat Tuan dalam impak digitalisasi ini akan memudahkan lagi ruang dan juga platform untuk peniaga-peniaga tempatan ini bekerjasama dengan peniaga-peniaga daripada negara-negara serantau khususnya? Bagaimana kerjasama strategik ini? Betul. Macam saya cakap tadi, kita sebenarnya jangan bersaing. Kita cuba kita kolaborasi dengan, tak kisahlah antara kita tempatan ataupun dengan orang luar untuk bawa produk kita keluar. Mungkin apa yang diorang nampak ialah, oh, untung kami akan makin kecil bila berkolaborasi. Tetapi sebenarnya kita kalau tengok, jangan tengok pada setakat di untung yang kecil tu asal, dan kita kena tengok jangka masa panjang, dan juga kita kena tengok apa yang kita boleh buat untuk tambah kita punya daya saing sebenarnya. Sebab kalau kita ada untung besar pun tapi tak ada jualan, dan jadi benda tu tak ada ke mana lah. Dia akan tak boleh pergi mana-mana nanti. Jadi memang platform-platform yang ada digital perlu diguna pakai, tak boleh dinafikan lagi. Benda tu semuanya sangat membantu. Saya tak payah sebutlah platform yang ada apa kan. Jadi dia orang boleh keluar dan pilih apa yang terbaik untuk dia kan. Hatta yang menjual di tepi jalan pun, kalau dia boleh masuk ke dalam platform digital, dia akan dapat rasa penambahan jualan tu. Betul. Termasuklah peniaga-peniaga goreng pisang di tepi jalan. Betul. Itu perbezaannya kan. Baik, dan mungkin jugalah ada sedikit kata-kata semangat kepada peniaga-peniaga, rakan-rakan peniaga yang sebelum ini ketika pandemik COVID-19 terpaksa gulung tikar, terpaksa menukar bidang dan sebagainya. Dan kali ini mungkin mereka boleh bangkit semula untuk sama-sama kita merancangkan lagi ekonomi negara. Untuk kata-kata semangat saya sendiri pun nak kena semangat juga. Jadi apa yang saya boleh nak kata ialah peluang tu memang ada kan. Jadi kita perlu lihat kat mana kita punya peranan sebenarnya, yang kita pakar di mana kan. Kalau kata kita pakar bidang membuat, jadi kita fokus di bidang pembuatan. Kalau ada yang kata dia pakar dalam bidang penjualan ataupun pemasaran, dan kita boleh juga kerjasama dengan diorang untuk pergi lebih jauh lagi kan. Tapi saya rasa saya juga nak supaya tambahkan keyakinan diorang bahawa walaupun keadaan sekarang ni kata kos naik, bahan mentah susah nak dapat apa semua, tapi memang kita kena lebih bernetworking dan kita kena lebih keluar dan berjumpa dengan lebih ramai orang. Dan dalam waktu yang susah ni, kita kena berkongsi, kita berkongsi pendapat, kita berkongsi ilmu, kita berkongsi pengetahuan kita berkongsi network kita kan. Jadi ramai yang sebenarnya saya nampak nak berkongsi. Jadi daripada dia buat seorang-seorang karipap tu, dia boleh cari 2-3 orang lagi dan buat sama-sama. Jadi seorang buat ni, seorang buat benda-benda yang berbeza, jadi pasarkan sama-sama. Jadi usaha sama tu boleh pergi lebih jauh, lebih cepat. Kan, sebab dulu jatuh, sekarang nak kejar balik, nak kena lagi cepat. Jadi buat seorang-seorang ni dia lambat sikit lah. Dia akan lambat. So bila kita berkolaborasi bersama-sama, dia akan boleh jadi dia akan boleh lagi laju lagi. Okey, Tuan. Saya nak dapatkan pandangan daripada Tuan sendirilah. Semalam Yang Amat Perdana Menteri mengumumkan cadangan pemberian moratorium khas kepada PMKS berikutan sektor tersebut belum pulih sepenuhnya dan juga dalam menangani impak inflasi dan juga kenaikan OPR dalam kalangan PMKS ini. Jadi pandangan daripada seorang peniaga ataupun usahawan PMKS. Okey. Moratorium ni kalau tanya saya, dia macam ubat jangka masa pendek lah. Kan? Memang kalau kita dah tenat, ubat jangka masa pendek ni sangat membantu. Tapi dalam masa yang sama kita kena faham bahawa lepas habis tempoh tu, kalau kita tak bersedia, kita tak ambil vitamin-vitamin yang lain, dia akan datang balik. Masalah yang sama tetap akan berlaku. Jadi bila pengumuman tu kalau diberikan moratorium ke apa ke, kita kena ambil peluang yang ada untuk kita standby
untuk kita perbaiki, untuk kita tambah baik proses apa yang kita buat supaya apabila ubat tu habis hilang kesan dia, kita dah lebih bersedia dan lebih sihat untuk kita pergi lebih jauh dan lebih laju lagi kan. So kalau kata PMKS ni pandai ambil peluang tu, memang dia sebenarnya boleh pergi sangat laju sebab apabila tak perlu bayar loan ataupun tak perlu bayar pinjaman tu, jadi ada lebihan tunai kat tangan. Lebihan tunai ni kalau tanya orang bisnes sangat-sangat bernilai. Betul. Sebab daripada lebihan tunai ni kita boleh pusing bisnes tu lebih laju lagi. Lebih laju lagi kan. Betul. Yang itu yang saya rasa tentang moratorium tu lah. Baik. Kalau tak daripada segi keyakinan pula, apa yang saya rasa peniaga-peniaga ini kita nakkan ialah kalau boleh ketua-ketua negara ni pun sama-sama memahami apa masalah kami di bawah dan cuba mendalami perasaan peniaga-peniaga ni. Jadi kalau kata waktu keadaan susah ni, kita minta semua pun supaya sama-sama bersusahlah dahulu kan, janganlah berbelanja lebih waktu kata tengah susah tapi ada pula yang pergi keluar belanja macam-macam kan. Betul. Jadi yang itu yang saya rasa kita nakkan sama-sama tu, keyakinan tu meningkat. Baik, itu dia. Pastinya negara kita sekarang ini dalam fasa pemulihan pasca pandemik COVID-19 dan pastinya peranan PMKS itu sangat penting kerana ianya merupakan tunjang ataupun tulang belakang penting kepada ekonomi negara dan pastinya dalam kita menghadapi cabaran daripada inflasi dan juga cabaran ketidaktentuan ekonomi global. Terima kasih Tuan Isa atas perkongsian pada pagi ini. InsyaAllah kita harapkan ianya memberi satu manfaat yang cukup besar kepada PMKS di luar sana. InsyaAllah, dan kita doakan juga bagi PMKS di luar sana, insyaAllah terus maju dan terus berkeyakinan untuk menjalankan perniagaan anda, insyaAllah. Baik, dan seterusnya